Assalamualaikum. Nama saya A.M. Ayah Sophia binti Muhammad Ahmad Shah. Saya akan menerangkan tentang pengenalan falsafah pendidikan kebangsaan dan konsep falsafah dan masyarakat sejahtera. Falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah kembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini dilakukan adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan yang dulunya disebut sebagai falsafah pendidikan negara merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Nama tersebut telah digantikan pada tahun 1996. Falsafah pendidikan kebangsaan telah digubah secara rasmi pada tahun 1988. Idea pengubahan ini dicetuskan pada tahun 1979 dan ia digubah berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideologi negara. Pengubahan ini dilakukan secara teliti dengan merujuk kepada Pernyataan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Rukun-rukun negara, Prinsip-prinsip pendidikan, Matlamat pendidikan serta Dasar pendidikan kebangsaan. Seterusnya, konsep falsafah dan masyarakat sejahtera. Apa itu falsafah? Falsafah ialah pengetahuan dan penelitian tentang sebab kewujudan sesuatu atau tentang kebenaran dan erti wujudnya sesuatu. Falsafah dalam erti kata lain, filosofi, berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu philo dan sophia. Philo bermaksud mencintai, manakala sophia bermaksud kebijaksanaan atau kehikmahan. Maka, falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau kehikmahan. Masyarakat bermaksud sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan cara dan peraturan yang tertentu. Akhir sekali, sejahtera. Sejahtera bermaksud aman dan tenang, senang dan tenteram dan terpelihara daripada bencana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayatul Fanida binti Amran. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang pertama adalah untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat di dalam negara ini. Oleh yang kita sedia maklum, negara Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Oleh itu, perpaduan amatlah penting untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan di dalam negara ini. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang kedua adalah untuk melahirkan lebih banyak rakyat yang berilmu pengetahuan dan individu yang mempunyai sasiah yang seimbang. Hal ini kerana merekalah yang akan menyumbang kepada pembangunan negara pada masa hadapan. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang seterusnya adalah untuk membentuk insan yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Matlamat yang terakhir adalah supaya setiap individu percaya dan patuh kepada Tuhan yang mana bertepatan dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Natalia binti Arnel. Hari ini saya akan membentangkan peranan falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat beberapa peranan falsafah pendidikan. Antaranya ialah peranan yang pertama adalah pendidikan suatu usaha yang berterusan, di mana definisi pendidikan iaitu suatu pemrosesan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta penyerapannya nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga serta mahir dan berakhlak mulia. Dalam membangunkan model insan yang seimbang dari pelbagai aspek, ternyata peranan ini perlu dilaksanakan dengan jayanya.
Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat yang mana bermula dari pendidikan tidak formal di rumah dalam peringkat awal kanak-kanak, seterusnya di prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. Tidak berhenti setakat itu, pendidikan di institusi pengajian tinggi menjadi destinasi budaya ilmu seterusnya. Tidak setakat tamat setelah menggenggam segelung ijazah. Justru itu, pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan pelaksanaan peranan ini, Malaysia akan menjadi bangsa yang berilmu dan seterusnya mampu menyahut seruan kerajaan selaras matlamat wawasan 2020. Warga negara Malaysia akan menjadi bangsa yang bertamadun, kuat dan berjaya memaju ekonomi negara serta membangun moden yang meletakkan Malaysia setaraf negara-negara maju di dunia. Semua ini bermula dari memperkasakan ilmu secara berterusan. Seterusnya adalah perkembangan potensi individu. Mengikut kajian, setiap individu memiliki pelbagai kepayaan bakat dan potensi seperti intelek, jasmani, rohani dan emosi sejak lahirnya. Kebanyakan potensi adalah terpendam dalam kendiri. Fungsi utama pendidikan ialah memperkembangkan lagi dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap yang cemerlang. Seterusnya, unsur intelek. Unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir seperti menguasai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis, dan mengira. Menguasai kemahiran asas untuk memerolehi, meningkat dan menyebarkan ilmu, dapat berfikir secara kritis dan kreatif, dan dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain, termasuk kemajuan negara dengan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Seterusnya, perkembangan unsur jasmani memberi tumpuan kepada kesihatan tubuh badan individu seperti perkembangan kepada tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan dengan melakukan riadah dengan sempurna, menggunakan bakat dan kemahiran teknikal atau manipulatif dengan cekap, memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat, dan meningkatkan daya pengeluaran demi memanfaatkan kepada kemajuan negara dan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, pengembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sehat dan kuat, iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal, memiliki perasaan kasih sayang, memiliki semangat kekitaan, muhibah, kerjasama dan perpaduan, dan mempunyai kemahiran dalam menilai dan menghargai keindahan dan kesenian. Sehubungan dengan itu, pengembangan unsur rohani memberi tumpuan kepada sifat kejiwaan dan kebatinan, iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya pencipta, mempunyai perasaan menghargai dan mensyukuri ini kepada pemberi pencipta. Dengan mempunyai perasaan menyedari dan menginsafi terhadap tanggungjawab, seseorang individu dapat memupuk dan membina disiplin kendiri, membentuk akhlak yang mulia, dan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Sahaja itu, malah perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu juga merupakan peranan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam aspek ini menerangkan bahawa aktiviti yang boleh dilakukan bersama akan menambahkan lagi masyarakat yang bersepadu dalam menjalani aktiviti-aktiviti seperti gotong royong, di mana aktiviti ini mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain, juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam melakukan rutin harian bersama. Perkembangan dan peningkatan seterusnya harusnya merangkumi 4 aspek, iaitu intelek, rohani, emosi, dan jasmani perlu disepadukan dalam membentuk masyarakat yang sejahtera.
Peranan seterusnya adalah insan yang seimbang dan harmonis. Insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir, dan berakhlak mulia, serta mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Mempunyai jiwa dan fikiran yang tentram, tubuh badannya sihat dan cergas, serta kematangan emosi sosial dan rohani telah diperkembangkan secara menyeluruh dalam tahap optimum. Insan yang seimbang dan harmonis adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri, keluarga, dan negara. Individu ini akan sentiasa berikhtiar dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dan melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna demi kemajuan diri, keluarga, bangsa, negara, dan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Falsafah pendidikan kebangsaan mampu melahirkan masyarakat yang berketerampilan. Masyarakat yang berketerampilan merupakan seorang yang mempunyai kecakapan dan kompetensi diri untuk bersaing secara baik sesama masyarakat. Untuk mempunyai kecakapan dan kompetensi diri yang tinggi, masyarakat perlu mempunyai kebolehan diri dalam menjalankan tugasan atau kerja dengan sempurna. Sehubungan dengan itu, masyarakat hendaklah diberi pendidikan yang berpengetahuan dan kemahiran tinggi agar dapat menjalankan tugas atau kerja dengan sempurna dan berkesan seperti yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Setiap negara memerlukan masyarakat yang berketerampilan untuk membentuk masyarakat sejahtera dan mampu terus membangunkan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan juga mendidik masyarakat yang berpandangan jauh dan berinisiatif dengan masa depan mereka. Masyarakat juga perlu berinisiatif memikirkan cara yang terbaik dan kreatif untuk mencapai matlamat hidup mereka. Sikap ini membolehkan masyarakat memupuk pembawaan diri yang baik dalam kalangan masyarakat. Ini berperanan membentuk masyarakat yang sejahtera jika semua masyarakat berpandangan jauh dan berinisiatif dengan masa depan mereka. Falsafah pendidik kebangsaan mampu melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Falsafah pendidik kebangsaan juga menekankan pendidikan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan semua aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek adalah penilaian masyarakat yang bersifat menyuruh untuk mengembangkan potensi diri masyarakat dalam mewujudkan seorang masyarakat yang mulia. Masyarakat yang mulia akan sentiasa berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup mereka. Apabila semua masyarakat yang berakhlak mulia ini akan bentuk masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang bercengap juga boleh dibentuk dari falsafah pendidikan kebangsaan. Masyarakat yang boleh dipercayai akan diberi tanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, semua masyarakat yang bertanggungjawab perlu menjalankan tugas dengan penuh amanah, bersih, dan cekap untuk mewujudkan kepercayaan antara masyarakat. Masyarakat yang bertanggungjawab perlu mematuhi peraturan dan undang-undang negara untuk menjalankan amanah mereka. Setiap masyarakat perlu berusaha meningkatkan keluarga, agama, bangsa, dan negara. Setiap masyarakat yang bertanggungjawab dapat membentuk masyarakat yang sejahtera. Falsafah pendidikan kebangsaan mampu menghasilkan masyarakat yang kekayaan mencapai kesejahteraan diri. Kesejahteraan diri adalah penting dalam kehidupan masyarakat. Hasil daripada pembelajaran pendidikan rohani dan jasmani yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, seseorang masyarakat itu boleh berpikiran secara waras dan berjiwa tenang untuk mengawal emosi. Masyarakat mampu berfikir dengan baik dan teliti sebelum melakukan suatu perkara dengan boleh membezakan yang mana baik ataupun buruk jika berlaku perkara tersebut. Maka masyarakat juga diajar mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menepi dugaan dan cabaran dalam hidup. Masyarakat yang mampu bertahan dari segi emosi jika sesuatu perkara berlaku menimpa mereka dengan adanya keupayaan mencapai kesejahteraan diri yang tinggi akan mewujudkan hubungan yang baik antara masyarakat. Maka masyarakat dapat hidup dalam kesejahteraan. Falsafah pendidikan kebangsaan juga menekankan masyarakat yang boleh memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
untuk mencapai kemurnian dan kemakmuran dalam masyarakat. Mereka perlu berusaha memupuk perpaduan sesama masyarakat. Perpaduan ini boleh dipupuk melalui falsafah pendidikan kebangsaan yang mengajar masyarakat mengenai sifat toleransi, bertimbang rasa, kekitaan, hormat menghormati, dan sebagainya. Jika perpaduan sesama masyarakat sentiasa diamalkan, maka wujudlah masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera berusaha untuk memajukan ekonomi negara berpandukan dasar-dasar yang telah ditetapkan, juga yang sering mengekalkan kestabilan dan keamanan negara. Masyarakat yang sejahtera akan mempertahankan maruah diri, profesion, agama, bangsa, dan negara dengan sentiasa mematuhi dan mengekalkan dan mempertahankan perlembagaan dan peraturan negara. Akhir sekali, falsafah pendidikan kebangsaan juga menekankan mengenai rukun negara. Setiap prinsip rukun negara boleh dijadikan amalan hidup masyarakat Malaysia. Masyarakat perlu menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara kerana dapat memupuk masyarakat mempunyai persefahaman yang sentiasa memahami antara keluarga, mematuhi norma kehidupan masyarakat dan ciptakan negara. Rukun negara ini akan mewujudkan kemurnian dan kemakmuran masyarakat, maka terbentuklah masyarakat sejahtera diri antara falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pendidikan mengenai rukun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasbi Zafarahin binti Lawasa dan saya ingin membentangkan kesimpulan untuk tajuk kami yang di atas, yaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan peranannya dalam membentuk masyarakat sejahtera. Kesimpulan yang kita boleh dapatkan daripada tajuk kita yang di atas adalah falsafah pendidikan kebangsaan menggambarkan hasrat untuk menghasilkan warga negara yang baik, yaitu insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, sejahtera diri, dan mampu menjaga keharmonian keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah teras kepada sistem di negara ini. Untuk mencapai keharmonian dan kemakmuran dalam masyarakat, perlulah berusaha memupuk perpaduan di antara sesama masyarakat. Berdasarkan pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan, dapat dirumuskan bahawa proses pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu, tetapi juga pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan, bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.